Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Cik Wawa dari mana ni? Daripada kelas. Oh, dari kelas. Banyak ke kelas hari ni? So far tak adalah banyak sangat sebab pandemik macam ni kan. Oh. So macam ada satu lab macam tu je. Lepas tu habislah. Lepas tu ada kelas online pula macam tu. Oh, tiap hari ke ada kelas dekat lab? Tak adalah tiap hari. Cuma ada hari Isnin ada 2. Lepas tu Jumaat ada 1. Tu je. Oh, okey lah macam tu kan. So, okey, sebelum kita teruskan, okey, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Nur Syamil Musyairah. Cik Wawa boleh panggil saya Cik Mimi, okey. And saya adalah kaunselor Cik Wawa untuk hari ni. And okey, sebelum apa-apa boleh Cik Wawa perkenalkan diri dulu? Okay, nama saya Siti Hawa. Tapi mostly macam dalam borang tu saya panggil Wawa sebab mostly kawan-kawan semua panggil Wawa. Okey, so saya panggil Wawa. Okey. Saya student. Macam tu lah. Okey. So Wawa okey, Wawa boleh saya tahu Wawa pernah buat sesi kaunseling tak sebelum ni? So far sebelum ni dah pernah. Kelompok saya pernah. Individu pun saya pernah. Okey, so kiranya Cik Wawa dah ada pengalaman dalam sesi kaunseling kan? Okey, boleh saya tahu macam apa yang Cik Wawa faham tentang kaunseling? Sebab Cik Wawa dah ada pengalaman kan? So far yang saya tahu pasal kaunseling ni apa yang saya akan ceritakan sebenarnya rahsia kan. Okey, lepas tu kalau macam Cik Mi ada buat apa langgar etika ke apa, saya perlulah laporkan kepada lembaga kaunseling Malaysia. Lepas tu sesi ni tak kisah dia berjalan berapa sesi pun, tapi selalunya dalam kalau individu yang saya tahu satu sesi dalam 40 minit. Macam tu. Lepas tu itu je lah kot. Okey. Apa yang Cik Wawa share dengan saya tu betul. Okey. Basically kaunseling ni sendiri bila kadang-kadang orang takut nak datang sesi kaunseling sebab bila sebut kaunseling je mesti orang cakap orang tu bermasalah, orang tu ada isu ni. Padahal tak. Okey, kaunseling ni dia terbuka kepada semua. Tak kisah ada masalah peribadi, tak ada masalah, cuma nak share pengalaman ke apa boleh datang. So kaunseling ni bukan orang yang bermasalah. Macam tu. And apa yang Cik Wawa cakap tadi, kalau saya ada melanggar apa-apa etika sebagai seorang kaunselor, Cik Wawa boleh laporkan saya kepada pihak atasan. And betul, sesi kaunseling kita hari ini, sesi kaunseling individu akan berlangsung lebih kurang 30 hingga 45 minit bergantung kepada perbincangan kita. And jika masalah kita hari ini tak habis, kita boleh sambung kepada sesi seterusnya. Yang tu kita akan bincang seterusnya lah. Okey. So kita boleh teruskan. Okey. Jadi saya nak tanya Cik Wawa, apa yang Cik Wawa nak share dengan saya hari ni? Apa tujuan Cik Wawa untuk jumpa saya hari ni? Macam ni lah. Sebab dia macam ni tau, saya ada dapat satu assignment ni, tugasan ni. Mula tu saya macam rasa okey je dengan assignment tu. Tapi bila dia minta kita pilih satu behaviour yang kena ubah, dekat situ yang jadi cabaran dia tau. Sebab saya tak tahu nak ubah apa tau. Lepas tu saya fikir okey, saya suka makan kek sebab setiap minggu ataupun hampir setiap hari rasanya saya akan makan kek dengan aiskrim. Sebab mak saya pun memang gilakan benda-benda manis macam tu. Saya pun suka sangat-sangat benda macam tu. Kalau tak saya yang beli, mak saya yang beli. Lepas tu so saya fikir-fikir, saya perlulah buat kawalan makanan manis untuk itulah change behaviour tu, assignment tu. Lepas tu masa first week start tu kat situ pun dah jadi cabaran tau. Sebab first week satu minggu tu 7 hari perlu tahan daripada ambil makanan manis. Memang rasa tak boleh nak go. So saya start dulu dengan 3 hari sekali saya akan makan aiskrim. Macam tu. So rasalah puas sikit kan. Lepas tu bila saya dah rasa macam tu, minggu kedua saya try. Tapi tak boleh dah. Sebab setiap kali rasa nak kawal makanan manis tu, rasa perut ni macam bergegar tau. So macam tak boleh nak go lah macam tu. Dia automatik rasa macam memang bergegar perut tu. Lepas tu tidur pun terganggu tau. Sebab nanti kalau macam bangun pagi-pagi kan, tiba-tiba terjaga tidur,
terus teringat aiskrim, kek, macam tu automatik terus teringat. Okay, so macam Wawa share tadi, Wawa ada dapat satu assignment, and assignment tu Wawa kena pilih satu behaviour yang Wawa nak ubah kan. And Wawa rasa assignment tu jadi mencabar bila Wawa tak tahu nak pilih apa, tapi Wawa jenis suka makan benda manis, jadi Wawa pilih untuk ubah benda tu kan. Jadi untuk the first week Wawa cakap sangat tercabar bila Wawa nak kena belajar kontrol manis tu dalam masa 7 hari tu kan, sebab baru first week kan. And Wawa start 3 hari pertama tu Wawa slowly kurangkan makan manis, which is Wawa ambil aiskrim je macam tu kan, sebab Wawa jenis suka makan kek, makan benda-benda manis kan. Okay, lepas tu Wawa cakap bila masuk week kedua rasa macam dah tak boleh nak tahan dah, sebab Wawa tak biasa kan. So bila nak tidur je teringat, bangun tidur je teringat kek, teringat aiskrim. Lepas tu yelah bila dah kurang ambil manis ni, Wawa rasa macam perut bergegar, Wawa cakap kan. Okay, jadi kat situ boleh nampak lah Wawa memang jenis seorang yang suka manis kan. Macam tak boleh kalau tak ada manis kan. Okay, jadi saya nak tanya, sejak bila macam Wawa macam addicted dengan benda manis ni? Masa sekolah dulu pun saya pernah beli kek sebiji, kek birthday tu. Saya makan seorang saya, tak orang siapa-siapa pun. So saya nak kata sejak bila saya addicted tu saya tak tahu, sebab dah lama dah. Saya memang jenis makan benda manis macam tu, sebab tak tahu lah benda tu rasa macam happy kan dia makan. Apa pun makan pun akan rasa happy. Lepas tu dapat pula kek, macam tu lah. Okay, jadi Wawa cakap Wawa sedar yang Wawa addicted dengan benda manis ni dari zaman sekolah lagi kan. Sebab pernah beli kek sebiji tu, lepas tu habiskan seorang kan. Memang nampak lah, memang Wawa betul-betul suka benda manis kan. Okay, jadi boleh saya tahu macam kalau dalam family Wawa tu, Wawa seorang je ke yang addicted dengan benda manis ni, ataupun ahli keluarga lain pun sama juga? So far macam kek, semua orang suka kek kan. So macam family saya memang kita orang setiap bulan ke setiap minggu macam tu lah, memang akan makan kek. Tak kisahlah kek birthday ke kek yang jual kat mana-mana ke, kita orang akan makan. Kek aiskrim memang sentiasa akan makan benda-benda macam tu, sebab kita orang jenis suka makan, satu family suka makan. So macam tu lah. Okay, so kiranya macam setiap bulan, setiap minggu akan makan kek kan, akan makan benda manis. Jadi mungkin family Wawa pun sama, memang jenis suka manis kan. Okay, jadi berbalik kepada tugasan assignment Wawa tadi, so dah berapa lama tugasan assignment tu diberikan? Kalau ikutkan sekarang ni dalam minggu ke 3 lah. Minggu 3. Okay, so bila buat assignment tu saya rasa macam boleh je nak go dengan assignment tu, tapi macam ni lah. Sebab yelah lecturer tak tahu kita buat ke tak, ke kita menipu ke tak. So diorang tak tahu, bila-bila pun kita boleh menipu kat dalam tulisan tu. Tapi saya rasa macam tak best lah benda tu jadi. Jadi saya tak nak saya tetap kena buat walaupun saya ambil makanan manis. So saya kena nyatakan kat dalam tu saya ambil makanan manis. Tapi tak best lah kalau memang buat assignment tu tak ada apa-apa perubahan. Sebab dia nama assignment tu change behaviour. So memang kena nak tengok dah perubahan tu macam mana kan. Macam tu. Okay, jadi Cik Wawa cakap tugas assignment tu lebih kurang 3 minggu dah. And saya nampak kat sini Cik Wawa ni seorang yang jujur, seorang yang macam berpegang kepada sesuatu apa yang Cik Wawa nak. Macam Cik Wawa cakap, assignment tu assignment change behaviour. Jadi Cik Wawa nak change, tak nak hanya sekadar tulis assignment tapi tak dapat result apa-apa kan. So kat situ saya nampak yang Cik Wawa ni seorang yang jujur. Cik Wawa ni seorang yang macam ada prinsip. Maksudnya bukan sekadar tulis tapi buat. Macam tu. Jadi saya nak tanya Cik Wawa, so adakah sepanjang 3 minggu tu macam Cik Wawa rasa macam dah boleh adapt ke, ataupun masih lagi nak makan kek lagi, ataupun dah boleh belajar slow-slow untuk tinggalkan benda manis? So far saya masih lagi ambil benda manis. So untuk kawal tu memang saya tak rasa saya berkeperluan untuk kawal makanan manis pun. Sebab saya tak ada masalah apa-apa. Saya cuma assignment je yang kena buat benda tu. So saya macam okey je, tak perlu pun untuk kawal makanan manis. Tapi assignment je macam tu.
Okey, jadi Cik Wawa buat benda ni hanya untuk assignment semata-mata. Jadi okey, seperti yang kita tahu kalau pengambilan makanan manis yang berlebihan ataupun yang macam kalau kita terlalu addicted, sebenarnya dia boleh memberi kesan buruk terhadap kesihatan kita. Cuma mungkin dalam kes Cik Wawa ni mungkin macam buat masa sekarang Cik Wawa alhamdulillah sihat lagi apa semua kan. Sebab kesihatan ni dia dalam tempoh masa jangka lama tahu. So kita tak tahu esok lusa depan hari macam mana kesihatan Cik Wawa kan. So ada tak sepanjang Cik Wawa sedar, Cik Wawa suka makan manis ni, ada tak Cik Wawa macam terkena apa-apa, tak kisahlah macam tiba-tiba masuk hospital sebab yang berkaitan dengan makanan manis yang membahayakan kesihatan, ada tak? So far saya tak pernah masuk hospital lagi lah untuk apa-apa penyakit. Oh, okey. Okey, kalau macam tu alhamdulillah. Tapi macam mana dengan ahli keluarga Cik Wawa lain? Adakah yang macam yang related dengan penyakit kencing manis ke dan sebagainya? Kalau kencing manis tu mak saya lah. Cuma mak saya bukan sebabnya dia makan kek ke apa. Cuma hari tu masa tu musim buah kat kampung. Lepas tu anak-anak semua tak balik kampung. Mak saya makan rambutan satu besen rambutan dia seorang. Lepas tu masa tu dia nak kena bedah tau kalau ikutkan sebab dia ada masalah khusus. Usus bocor. Tapi bukan sebab makanan manis lah. Lepas tu bila cek air kencing dia, kandungan gula tu memang dah tinggi sangat dah hai. Memang doktor kata ni kena kawal lagi. Kalau turun doktor tak bagi ubat dah, tapi kalau tak turun baru doktor bagi ubat. Lepas tu so mak saya macam carilah gula petua orang lama kan, macam rebus daun apa ke benda dah. Lepas tu minum air tu kan. Lepas tu mak saya buat dalam 3 hari memang automatik gula dalam tu semua dah turun. So macam okey lah, dia tak ada dah air kencing manis. Sekali tu je lah. Lepas tu lepas kena bedah tu adalah sekali. Itu pun sebab mak saya makan buah terlampau banyak juga. Macam tu. Okey, so macam Cik Wawa share, mak Cik Wawa ada penyakit kencing manis tapi bukan disebabkan suka makan manis, tapi dia makan buah kan, tiba-tiba gula dalam darah dia naik kan. Kebetulan masa tu dia ada nak kena operate kan. Okey, jadi sebenarnya masalah kesihatan ni kita spesifik lebih kepada kencing manis lah. Okey, kencing manis ni dia sebenarnya bukan disebabkan kita suka makan manis je. Ada orang cakap dia lebih kepada ada yang keturunan, ada yang tak makan manis pun kena kencing manis. Kita cakap macam kesihatan, kita tak boleh duga kan. So saya nak tanya Cik Wawa, yelah Cik Wawa suka makan manis, jadi pernah tak Cik Wawa fikir macam tentang kesihatan Cik Wawa, macam macam manalah aku one day kalau aku tak belajar untuk berhenti makan benda manis ni, pernah tak Cik Wawa terlintas? So far takat ni kadang-kadang je lah ada. Tapi bila ada tu sebab saya kalau makan dekat kedai makan, saya takkan order air manis. Sebab saya hanya suka pada makan makanan manis. Air manis saya tak suka. So saya rasa macam okey je kot. Sebab saya rasa macam saya ambil gula tu balance je sebenarnya. Sebab saya tak ambil minum air manis, tapi saya ambil makanan je yang manis. Okey. Jadi kat sini saya nampak yang Cik Wawa sebenarnya yelah, saya rasa semua orang suka makan manis, tapi bagusnya Cik Wawa ni yang Cik Wawa dah tahu Cik Wawa suka makan benda manis tapi Cik Wawa tak ambil air manis. Jadi Cik Wawa pandai untuk balancekan pengambilan makanan manis dalam Cik Wawa punya rutin harian kan. Sebab ada setengah orang dah makan manis, minum manis lagi. So benda tu agak merisikokan diri sendiri. Tapi Cik Wawa ni macam Cik Wawa pandai untuk bahagikan, dah makan manis tapi tak ambil minuman manis. So kat situ saya pujilah Cik Wawa kan. Okey, jadi apakah rancangan Cik Wawa lepas ni? Apakah macam yang Cik Wawa akan tulis dalam assignment seterusnya Cik Wawa lepas ni? So far sekarang ni saya macam tak ada apa-apa idea lagi untuk tulis. Saya tengah fikir sama ada nak teruskan pengambilan kawalan gula tu ataupun biar je lah tulis je lah yang saya langsung tak melakukan apa-apa action dalam tu. Macam tu lah. Okey, jadi bagi saya
tak ada salah yang Cik Wawa ni makan manis, sebab bagi saya Cik Wawa memang bagus handle kan. Cik Wawa tahu apa yang badan Cik Wawa perlu, tak ambil lebih, tak ambil kurang. Jadi bagi saya Cik Wawa boleh teruskan assignment tu, and Cik Wawa boleh teruskan usaha Cik Wawa untuk kurangkan pengambilan kek, aiskrim dan sebagainya. Sebab lebih memang membahayakan, kurang bagi saya benda tu kita boleh belajar, sebab mengurangkan benda yang tak sihat untuk kita ni satu benda yang bagus kan. Jadi why not Cik Wawa teruskan assignment Cik Wawa tu, and teruskan usaha Cik Wawa untuk kurangkan makan manis tu. Sebab mungkin Cik Wawa tak nampak kesan dia sekarang, tapi one day mesti Cik Wawa akan bersyukur, sebab dengan adanya assignment yang macam ni, Cik Wawa belajar untuk kurangkan makan manis tu kan. Jadi apa perasaan Cik Wawa bila Cik Wawa dah share tentang assignment Cik Wawa, Cik Wawa share pengalaman Cik Wawa addicted dengan makanan manis? Perasaan saya macam biasa je lah dekat ni, sebab saya tak nak rasa apa, saya bukan tak nak, saya rasa tak perlu untuk ubah apa-apa pun. Cuma saya nak cerita je sebab saya rasa macam agak tertekan je lah dengan tugasan tu kan. Sebab yelah, daripada kita dah biasa makan hari-hari tapi tiba-tiba tak ambil kan. Bila tengok kek ternyanya macam tu. Okay, jadi Cik Wawa rasa macam sebelum ni tertekan sebab jadi hari ni Cik Wawa datang sekadar untuk perkongsian, untuk meluahkan. Jadi alhamdulillah dari apa yang saya dengar, Cik Wawa betul masalah Cik Wawa ada masalah, tapi Cik Wawa bawa masalah Cik Wawa tu ke arah yang positif. Maksudnya Cik Wawa ada masalah, tapi benda tu saya boleh tengok walaupun makan benda manis banyak, tapi Cik Wawa tahu macam mana nak bahagikan Cik Wawa punya pengambilan manis tu. So kat situ memang sebab saya tahu bila addicted dengan benda manis ni memang susah kan. Jadi saya memang pujilah Cik Wawa kat situ. So Cik Wawa ada apa-apa lagi yang nak share dengan saya? Tak ada kot. Tak ada dah, tu je. Sebab lepas ni saya ada kelas pula. Oh, Cik Wawa ada kelas. Okey, tak apa. Lagipun kita pun dah nak hampir kepada hujung sesi kita. Cuma okey, lepas ni kalau Cik Wawa ada apa-apa lagi nak share dengan saya ke, ada masalah ataupun nak kongsi apa-apa, Cik Wawa boleh je contact saya, ataupun boleh je datang kat bilik saya bila-bila masa Cik Wawa perlu. Sebab insya-Allah saya akan sentiasa ada kat sini, pintu pun sentiasa terbuka untuk Cik Wawa. Jadi kalau tak ada apa-apa, boleh kita tamatkan sesi kita hari ni? Boleh. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Wawa kerana sudi datang jumpa saya, buat sesi dengan saya, berkongsi dengan saya. And saya harap sedikit sebanyak apa yang kita berkongsi hari ini dapat melegakan Cik Wawa, mengurangkan rasa tekanan Cik Wawa. And sudi-sudilah datang lagi untuk jumpa saya lepas ni. Terima kasih kerana sudi datang. Jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.